Sebut pasal kestabilan politik ni tuan-tuan, Mahathir dia sebut tadi pasal dia sebut pasal apa, sorry saya tak boleh cakap kuat-kuat, lidah saya ulcer. Dia cakap apa tentang negara kita tidak merdeka kerana kita tidak boleh cakap 3R. Kadang saya lawak je dengan Mahathir ni kan, dia akan cuba cari juga cara untuk dia nak macam mana, cara untuk dia nak kenakan kerajaan ini. Oh, by the way, anak-anak Mahathir sekarang ni dia dapat extension kalau tak salah saya daripada segi declaration, tetapi Daim having a lot of problem. Setelah SPRM apa orang kata, setelah SPRM menyiasat harta benda Daim, sekarang ini Singapura pun dah mula untuk buka kes terhadap kroni dan juga proksi Daim. Kan? Proksi Daim. Jadi dalam keadaan tersebut sebenarnya kita terfikir, adakah itu antara penyebab kenapa Mahathir sekarang ni meroyak? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Ada kawan saya tanya, kenapa kita tak boleh tangkap Mahathir lagi Is? Dia boleh bebas dan sebagainya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak bunuh harimau tu, kita tak perlu bunuh dia. Kita cabut kuku dia satu persatu. Ini perumpamaan ini apa orang kata, saya pernah cakap dahulu lah. Kita cabut kuku dia satu persatu. Dan kita kena faham kelebihan Mahathir ni, dia tak mengkayakan diri dia. Dia makan cukup makan dia. Tetapi dia buat kroni-kroni dia. Dia jaga kroni-kroni dia kan. Bila dia jaga kroni-kroni dia ni kaya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pandai. Ada separuh kroni dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kacau, kerana dia nak kroni itu bantu balik negara. Saya tak nak sebutlah nama-nama dia orang, tuan-tuan tahu sendirilah. Bantu balik negara, kontribut balik dalam negara. Dia pun biasa dia dah jadi billionaire, nak tak nak terpaksa. Dan terpaksalah buat juga. Dia pun bantu. Okay, so bagus juga untuk negara. Kalau kita collapsekan billionaire ni semua, mati juga negara kita kan, sebab dia orang pegang banyak kedudukan-kedudukan penting dalam negara. Tetapi ada beberapa orang yang dia akan kacau. Anak-anak Mahathir, Daim, dia kacau. So bila dia kacau benda tu, dia membuat implikasi apa tuan-tuan? Implikasinya adalah, salah satunya, Mahathir menghadapi masalah daripada segi keuangan. Bukan dia tak ada duit Mahathir ada duit, tapi duit tu cukup lah untuk kehidupan dia. Dia ada pencen dan sebagainya kan, cukup lah kan untuk kehidupan dia. Tapi untuk dia nak memecah belahkan apa orang kata negara, untuk meruntuhkan negara, dia tak boleh lakukan. So disebabkan dia tak boleh buat, bersatu sekarang ini, akaun kena sekat, Mahathir pun kroni-kroni dah kena sekat. So tinggal PAS. So PAS macam mana dia nak buat tuan-tuan? PAS mudah PAS mudah. Cara dia adalah, of course, dia main bangsa dan agama. Dia main agama lah, dia isu main agama. Lepas dia main agama ni, masa dia main agama ni, dia akan gunakan agama tu untuk memastikan kita ada guilty conscious tau. Kita ada rasa bersalah. Yalah, aku nak tegur, aku nak kata tak betul, dia ni ustaz, dia ni ustazah, dia ni orang panggil ulama. Nanti aku tegur, nanti orang kata melawan Tok Guru kan. Dia kata melawan Tok Guru. Habis aku nak buat macam mana? So apa yang dia buat ialah, dia boleh buat apa sahaja sehingga tak boleh kena tegur. So bila Mahathir kata, okay, balik cerita tadi, negara tak merdeka kerana tidak membenarkan 3R. Kerana tak membenarkan 3R. Zaman dia tuan-tuan, jangan kata membenarkan 3R. Kita bercakap mengkritik kerajaan pun dah confirm masuk ISA. Zaman sekarang ISA tak wujud lagi kan. SOSMA tu untuk tangkap betul-betul yang berkaitan dengan pengganas je, berkaitan dengan pengganas saja. Namun bila dia kata 3R tak boleh dimainkan, kita fikir, kenapa 3R? Kenapa dia tiba-tiba menyentuh isu 3R dan dia kata negara tak merdeka? Sedangkan kalau kita tengok, zaman dia lagi teruk daripada itu. Ini bila saya baca video analyze kan, saya nampak sebenarnya dia bukan isu
yang tak merdeka tu, dia tahu dia pun lebih kejam daripada tu. Isu dia nak alihkan sebenarnya sekarang ni, Daim, anak-anak dia sedang menghadapi masalah. Dan tidak lama lagi, saya percayalah, berkemungkinan Singapura juga, sebagaimana dia pernah buat dengan kes Sri Najib dahulu kan, akan bekerjasama untuk mendedahkan antara lain skandal-skandal yang pernah ataupun berkaitan dengan Daim dan Mahdi. Dan mungkin negara lain seperti Hong Kong, tuan-tuan ingat seperti Hong Kong berkemungkinan juga akan mula apa orang kata involve dalam perkara sebegini, dalam perkara untuk mendedahkan kebejatan-kebejatan yang berlaku dalam negara kita. And that time, pada masa itu kita akan nampak satu persatu akan terungkai, satu persatu akan dikeluarkan. Tak tahulah dia hidup lagi ke tidak. Tahun depan Mahdi 100 tahun. 100 tahun. So kita nampak macam mana mereka pendedahan demi pendedahan ini akan membawa kepada paling utama keyakinan pelabur terhadap kita. Dan keyakinan pelabur, bila pelabur datang masuk, ada investment, ekonomi rancak, kita akan berkembang. Dan kita nak buat kerja seorang-seorang di negara Malaysia, nak buat seorang-seorang tak boleh. So that's why kita perlukan negara lain untuk mula contribute dalam perkara ini. And Malaysia has to start first. Malaysia kena mulakan dahulu. Malaysia kena mulakan dahulu. Dan bila Malaysia dah mulakan, ni Singapura ni dah mula. Dah mula probe. Dia probe into Daim punya kroni dan juga proxy. Daim kroni dan proxy, dia tengah probing sekarang ni. And it's going to be something interesting kalau kita nak lihat. And that's why saya nampak itu sebenarnya kenapa Mahathir sebut perkara tersebut. Dia bukan masalah itu. Masalah dia sebenarnya dia nak sembunyikan yang hakikatnya anak dia sedang disesat, Daim sedang disesat. Dia dalam trembling sekarang ni. Saya percaya Mahathir memang ketakutan. Berada dalam ketakutan. Akan apa perkara yang menimpa dia. Dia tak risau sangat pasal dia, tapi yalah, legacy, so-called legacy yang ditinggalkan. Yalah, tak apa. And it's sebenarnya we have been waiting for this moment for so long. Saya nampaklah bagaimana Tuhan menyusun hidup kita di dalam negara ini kan. Allah lantik, letak Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang aktivis sebagai masa tu ketua pemuda UMNO, naik kepada menteri, timbalan menteri, akhirnya menteri keuangan, timbalan Perdana Menteri, kemudian dipecat. Masa dipecat tu dia bagi pelbagai dugaan dan cobaan, pelbagai halangan dan sebagainya. Akhirnya apa tujuan halangan dan cabaran itu tuan-tuan? Untuk membentuk dia. And nasib baik jugalah, memang kita kata itu perancangan Allah SWT kan. Allah sebaik-baik perancang. Tidak dijadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sewaktu PKP. Tak jadi Perdana Menteri waktu PKP. Dibagi kepada PAS, kepada Bersatu, masa itu menjadi Perdana Menteri atau Menteri yang menguasai masa itu. Dan kita lihat 33 bulan mereka memerintah bagaimana. Lintang pukang negara dibuat, sekejap buka, sekejap tutup. Sampai rakyat gantung bendera putih kan, tuan-tuan ingat kan? Itu pun dia orang bangga nak compare kan. Dia kata kita berjaya membantu rakyat. Membantu apa? Banyak orang buang kerja sampai kita kena keluar duit sendiri. Tapi mereka sakau lah 7 juta, bilion-bilion. Itu tak apalah. Dan Anwar Ibrahim diletakkan tepat-tepat pada masa untuk menyelamatkan negara. Menurut Rafizi, 2026 ini kita akan dapat menyaksikan penurunan hutang negara. Kerana hutang-hutang yang lama yang dah matang tempoh, kerajaan dah mula akan start bayar. Dan kita ada dana dan duit untuk membayar tersebut. Reserve tunai kita meningkat kepada 100 bilion USD lebih. Dan sekarang dah mula hampir lebih pada 500 billion. Half a trillion reserve tunai kita dekat luar negara. Tak tahulah kalau indikator ekonomi ini tuan-tuan dan puan-puan tak nampak kan. Tapi tak apalah, untuk saitropik memang of course dia takkan nampak punya. Tapi untuk kita, majoriti kita yang menonton ni, this is where
kita kena rasa bangga dengan apa yang ada dalam negara kita sebenarnya. Kita kena rasa bangga dengan apa yang pencapaian yang kita capai. Dan akhir sekali poin saya adalah kesilap. Kenapa? Okey, kalau kita fikir balik poin saya terakhir berkenaan dengan apa dimaksudkan dengan daulah Islamiah, tuan-tuan. Negara Islam. Apa itu tuan-tuan faham tentang negara Islam? Now, konotasi negara Islam itu sendiri adalah konotasi yang tidak pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Tak pernah. Dan Nabi tak pernah kata hendaklah kita menubuh sebuah negara Islam. Itu adalah satu rumusan daripada para ulama yang melihat, bukan semua, tapi ada di kalangan ulama yang melihat bahawa untuk kita nak menegakkan agama, kita kena ada sebuah negara. Which is not wrong. Don't get me wrong. Kita kena ada negara untuk menegakkan agama. Kita kena ada kuasa, bukan negara, kuasa untuk menegakkan agama. Tetapi dalam masa sama, kuasa bukanlah the only formula atau tools yang kita perlu ada untuk menegakkan agama. Banyak juga negara di mana umat Islam ada, tak ada pun kuasa. Contohnya negara-negara barat, Europe dan sebagainya. Dia tak ada kuasa pun, tetapi mereka masih lagi menegakkan agama di negara tersebut. So akhirnya apa yang kita perlukan, tuan-tuan? Bagi saya, kita balik kepada negara kita. Apa kriteria sebuah negara Islam? Bagi saya, kriteria sebuah negara Islam adalah pemimpinnya orang Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim orang Islam, majoriti menteri besar dan ketua menteri adalah orang Islam, kecuali Pulau Pinang. Dia tidak bercanggas besar, secara besarnya dengan agama Islam. Daripada segi pelaksanaan dan dasar dan sebagainya, tidak ada percanggahan. Dan saya pernah berdebat dengan Wala pun, saya tanya, kat mana kat dalam perlembagaan yang bercanggah dengan Islam? Dia tak boleh, dia kata dia tak boleh nak tunjukkan, tak boleh pinpoint kat mana yang bercanggah dengan Islam. Cuma dia kata kita kena bawa macam apa orang kata piagam Madinah. Saya kata siapa kena bawa macam piagam Madinah? Sebab even sahabat pun masa dia membentuk negara, dia tak ambil pun piagam Madinah sebagai the written constitution dalam negara dia. Tak ambil pun perkara tersebut, the written constitution tu ambil piagam Madinah 100% tak ada. Kerana piagam Madinah itu adalah panduan. Sebab itu kadang-kadang saya nampak kesalahfahaman orang tentang daulah Islamiah ni. Dia melihat daulah Islamiah ni sebagai satu perkara yang ajaib, miracle yang tidak wujud kecuali dalam imajinasi mereka. Mereka lupa bahawa agama ini adalah suatu yang bergerak, bekerja. It's a working model. Dia tidak ada satu model khusus untuk mengatakan inilah dia. Sebab itu Islam ni dalam flexibility dia adalah dia fleksibel sehingga kita boleh meletakkan acuan bagaimana sekalipun selagi mana dalam kerangka yang dibenarkan, maka tak ada masalah. Kita tak kata kita sempurna, tuan-tuan. Banyak benda kita kena perbaiki. Itu kita kena akui. Tetapi dalam masa sama, kita tak boleh mengatakan bahawa negara ini tak ada apa. Seolah-olah kafir terus. Yang itu adalah satu kesilapan pas. Itu adalah satu kesilapan pas. Sebenarnya tak ada masalah pun. Orang-orang seperti, kalau kita faham agama Islam yang betul, kalau kita faham agama Islam dengan cara dan kaedah yang betul, madani tamadun itu dengan kaedah yang betul, kita akan faham sebenarnya yang mentadbir negara kita ni manusia, dan bagaimana manusia mentadbir itu terpulang kepada manusia. Itu ijtihad manusia, ijtihad Datuk Seri Anwar Ibrahim, ijtihad menteri-menteri besar dan juga ketua menteri, bagaimana mereka mentadbir. Selagi mana tak lari daripada kerangka yang dibenarkan di dalam agama, maka boleh tabir macam mana sekalipun, dan tidak ada kerangka khusus. Dia ada panduan umum, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan apa yang boleh dan tidak boleh ni pun adalah ijtihad masing-masing. Sebenarnya. Ijtihad ni, siapa yang buat betul ijtihadnya maka dapat 2 pahala. Siapa yang tak betul ijtihadnya akan dapat 1 pahala. Yang penting ijtihad. Ijtihad ni macam mana, tuan-tuan? Ijtihad maksudnya kena perah otak, fikirkan bagaimana nak buat terbaik untuk negara. Sebab kalau kita bercakap soal konteks politik, politik adalah satu kaedah untuk mentadbir manusia. Politik adalah kaedah mentadbir manusia. Bagaimana kita nak menjadikan negara, mentadbir manusia dan negara itu menjadi satu yang lebih baik. Itulah politik. Dan bila kita tambah perkataan Islam tu, selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah politik, dan itulah politik Islam. Sebab itu saya kata, bila saya tengok
apa yang kerajaan buat sekarang ini kan. Macam Ustaz Syahabuddin kata lah gitu kan. Bila ada seorang Ustaz Azhar Idrus kata bahawa kita kena menentang kerajaan yang maksiat, dia kata. Kita tanya soalan, apa maksiat yang kerajaan paksakan kepada kita? Apa maksiat yang kerajaan paksakan kepada kita? Kan? Betul juga, apa maksiat kerajaan? Oh, tapi dalam negara tu ada arais, ada kerajaan kita paksa untuk minum arak. Kerajaan itu ada tempat judis, ada kerajaan paksa kita untuk berjudi. Tak ada kan? Malah ada undang-undang kalau orang Islam berjudi itu satu kesalahan. Kan, judi, pergi ke tempat pusat judi kalau dia orang Islam adalah satu kesalahan jenayah, tuan-tuan. Syariah dan juga jenayah lah. Jenayah tak ada. Ada undang-undang ni. Tapi syariah confirm lah ada. Minum arak pun ada. Dan kalau kita tengok, even kesemua undang-undang berkaitan dengan Islam tu ada di dalam undang-undang, sama ada syariah ataupun syariah ataupun undang-undang sivil. Dan saya percaya bahawa sebenarnya kita tak perlu jadi polis moral kepada manusia. Kita boleh didik manusia, tetapi kita tak perlu jadi polis moral kepada manusia. Kan, menjadi polis moral. Oh, dia ni kena berpakaian macam ni, kau kena pakaian macam ni, kau kena tutup macam ni. Tak. Islam tak ajar benda tu. Islam ajar, kalau kau tengok macam yang ni kan, bawa-bawa ni kan, rupanya ada ada penerjun dari Terengganu yang pakai begini kan. Tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya. Lepas tu Exco Terengganu hari, kami tak tahu pun ada macam ni macam tu, kami tak tahu pun dia orang ada penerjun daripada Terengganu. Takkan Exco sukan tak tahu, nampak sangat bohong kan. Tapi kami tak ada masalah. Sebab apa? Bagi kami adalah itu terpulang kepada diri masing-masing. Kalau orang rasa tak boleh nak tengok, jangan tengok, tundukkan pandangan. Kita tak boleh jadi polis moral, tuan-tuan. Ni Tuan Farhana, Nurhana cakap, Tuan Is, ada negara Islam zaman Rasulullah sehingga 12 tahun. Baca history lah, boleh buat, mesti ada negara tentu boleh enforce syariah. Habis cerita, apa susah? Okey, mana konstitusi yang bernama Islam? Kan BMS kata Madani, kenapa perlu konstitusi itu bernama Islam? Yang pertama sekali, kita kata tidak ada negara Islam. Nabi tak pernah sebut pun negara dia ada negara Islam, tak ada. Tetapi kita ada sebuah negara yang ditakbir oleh orang Islam, itu ada. Even sahabat pun tak pernah kata inilah dia negara Islam, acuannya sebegini, wajibnya sebegini. Dan konsti tidak perlu menulis perkataan Islam di dalam konsti untuk menjadikan Islam, tuan-tuan. Ini macam konsti, ini tak perlu dilabelkan Islam untuk dijadikan Islam. Adakah dia bercanggah dengan Islam? Kalau tidak bercanggah, maka itulah dia Islam. Itulah kelebihan Islam. Dan inilah macam Nurhana punya pemahaman, itulah yang menyebabkan sempitnya kefahaman orang tentang Islam. Segala-galanya kena letak label Islam, therefore dia jadi Islam. Tuan-tuan, kalau kita tengok kat Kelantan tu, ada ke perlembagaan dia tertulis Islam? Kalau dia letak Islam kat situ, maju ke Kelantan tu? Sebab saya kata, maju, pentadbiran ni tentang memajukan sebuah negara. Letaklah Islam macam mana sekalipun, tetapi negara itu mengimpat, negara tak boleh maju. Nama siapa yang buruk nanti, tuan-tuan? Nama Islam. Kan? Pemikiran Islam yang sebenarnya, kalau kita nak kena faham, Islam tak perlu letak label. Islam adalah working model. Dia model yang bekerja. Dia tak perlu letak label untuk menyatakan benda. Sebab itu saya tak pernah setuju perubatan Islam gitu. Perubatan, apa saja perubatan yang tidak bercanggah dengan Islam, itulah perubatan Islam. Baik dia doktor medical ke, dia doktor alternatif ke, dia mengurut ke, dia apa orang kata kajian saintifik ke, dia apa, selagi mana tidak bercanggah, maka itulah dia perubatan Islam. Tapi kita nak label, kita nak pecahkan ini Islam, yang ini sekular. Tak ada. Itulah sebenarnya sekular. Yang memecahkan Islam dengan sekular, itulah sekular sebenarnya. Kalau kita faham apa saja pemerintahan, sama ada dia undang-undang sivil ke, syariah Islam ke, undang-undang syariah, itu semua adalah Islam. Kan? Sama ada kalau kita nak tangkap di bawah kanun kesesaan ke, kita nak letak sivil ke, kita nak letak bawah SKMM ke, itulah undang-undang Islam sebenarnya. Undang-undang sivil kita pun adalah undang-undang Islam. Itu dipanggil undang-undang takzir. Kalau kita faham benda itu sebagai itu, baru kita nampak, luas rupanya Islam ni. Rupanya Islam ni luas. Oh, begitu. Jadi tak perlu kita nampak dikotomi, kita nampak pembahagian.
oh undang-undang syariah ni Islam, oh undang-undang sivil tu kafir. Tak, itu salah tu. Ini pemikiran yang salah bila kita nampak, bila kita diajarkan sebegitu. Ini syariah, ini undang-undang syariah, oh Islam. Oh ini bukan undang-undang syariah, ini undang sivil, kafir. Bukan. Salah tu. Pembahagian itu sendiri pun salah. Sepatutnya kita kata semua itu adalah Islam. Even undang-undang sivil tu pun adalah undang-undang Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah Al-Quran Sunnah, maka dia Islam. Tapi dia mencuri tak potong tangan. Siapa kata mencuri semua kena potong tangan? Siapa kata mencuri itu semua kena potong tangan? Ada tak keadaan di mana mencuri tak potong tangan? Ada. Panjang pembahasan ulama. Kalau tak mencuri boleh dipenjarakan, boleh dinasihat, boleh didenda. Tidak semesti semua mencuri kena potong tangan. Kalau kita faham dan belajar tentang agama yang betul, kaedah yang betul, formula yang betul, apa orang kata, cara yang betul, baru kita akan nampak hakikat sebenarnya bahawa Islam, apa yang kita lalui di dalam negara ini, 99% dah cukup Islam. Saya ada 1%, 2% yang saya nampak adalah kekurangan kat situ. Kita tak boleh jadi 100% pun. Tapi 90, okeylah saya letak 98%, dah cukup dah. Dan siapa yang menentang, macam Ustaz Azhar Idrus kata, kita bangkit menentang, kita kena jihad, syahid. Bagi saya itu adalah burah, tuan-tuan. Itu adalah pemberontakan. Saya pelik sampai sekarang tak ada orang lagi buat police report pasal Ustaz Azhar Idrus. Kenapa tak ada orang mani? Tak ada orang mani buat police report Muhyiddin kan ada orang buat police report. Saya tak tahu ada yang buat police report pasal Ustaz Azhar Idrus. Sebab bagi saya, statement dia lagi bahaya daripada statement Muhyiddin Yassin. Statement Azhar Idrus lagi bahaya daripada statement Muhyiddin Yassin. Yalah Muhyiddin Yassin sebab Sultan sendiri dan juga Tengku Mahkota murka kan. Tetapi bagi saya statement Azhar Idrus tu adalah lebih berbahaya. Dan kita risau peristiwa Mali, seperti Al-Ma'unah tu akan kembali. Even yang Ulu Tiram yang baru-baru ni pergi menyerang, dia mungkin bukan Ustaz Azhar Idrus yang buat, tapi mungkin benda tu akan jatuh ke telinga orang yang bodoh dan jahil, yang akhirnya akan percaya apa yang Ustaz Idrus buat dan dia buat. Mungkin Ustaz Azhar Idrus tak ada intention pun nak buat macam tu, tetapi siapa boleh jangka dan siapa boleh jamin benda tu tak jatuh ke telinga orang yang bodoh dan jahil dan akhirnya dia buat benda yang tak sepatutnya kita buat, kan? Okey, itulah dia tuan-tuan, sedikit daripada saya sembel tadi. Okeylah, dah pukul 2 petang pula, dah 2 pagi dah, 45 minit kita live. Terima kasih tuan-tuan yang share, like, subscribe. Terima kasih juga yang terus menonton saya, dengar saya. Saya harap tuan-tuan satu je pesanan saya, kan? Kita bantu kerajaan ini. Menteri-menteri, Perdana Menteri kita dah buat kerja mereka sebaik mungkin. So tugas kita adalah takkan kita nak letak 100% semua kat tangan, kat bahu dia orang. So kita bantu. Ini usaha saya membantu, maka usaha tuan-tuan juga perlu membantu untuk memastikan orang-orang, mencerdikkan umat, kan? Memastikan umat ini bijak dan tidak jatuh dan terpengaruh dengan dakyah bodoh dan juga pentaksub yang mengajarkan kejahilan. Itu saya panggil dalam sajak saya si jahat dan si jahil. Si jahat ni dia bukan jahil, dia ada ilmu. Tapi disebabkan dia jahat, maka dia mengajarkan benda yang salah. Si jahil ni dia ikhlas, tapi dia ikut sebab dia tak ada ilmu. Okay, right. So itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat istirahat. Tolong tap love dan juga tolong punch like, tuan-tuan. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.